Okey. Uh, selamat pagi kepada anda semua. Kita akan tengok kepada hari ini punya topik ya. Hari ini punya topik adalah kita punya yang CV ketiga ya, iaitu dalam bengkel perancangan kerjaya lepasan SPM 2020 ya. So hari ini pagi ini kita punya tajuk adalah apa itu tingkatan 6. So sebelum tu sila pastikan kehadiran anda isikan di Google Link. Okay, lepas tu sediakan alat tulis dengan kertas, beri perhatian sepenuh semasa program dijalankan dan tanya soalan jikalau perlu. Okay, so ini adalah sedikit gambar untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Kalau kamu perhatikan pelajar-pelajar tingkatan 6 ya, mereka tidak lagi pakai uniform seperti anda yang berada di sekolah menengah. Kamu akan nampak mereka pakai Ibu pakaian ada presentation. Tak nampak. you ke? Ha. Tak nampak Okey, sekejap saya bagi anda di sini, minta maaf. So, saya check dulu saya punya presentation. Wah, Unyensen, selamat datang dan selamat pagi. Boleh nampak sekarang? Boleh. Okay. So, jadi kita sambung ya. Kalau kamu tengok dalam gambar ini kan, dalam slide ini, okay, semua ini adalah mereka yang merupakan pelajar-pelajar tingkatan 6. Dan perkara yang paling obvious yang kamu nampak sangat di sini adalah mereka memakai pakaian biasa. Tapi rasmi lah, maksudnya formal lah. Bukannya seluar pendek, pakai slipper dan sebagainya. Okay, so anda tidak akan pakai pakaian sekolah lagi. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, pada pagi ini kita akan tengok kepada 4 topik, iaitu 1, mitos tingkatan 6. Okay, lepas tu syarat permohonan, lepas tu tingkatan 6 berbanding dengan matrikulasi, dan soalan lazim yang selalu ditanya tentang tingkatan 6 ya. So PowerPoint saya belum lengkap lagi. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan buat penerangan melalui penulisannya. Okey. Tadi kan yang pertama sekali adalah mitos kan, betul tak? Ya cikgu. Okey. Uh, Boleh nampak Okey. Apabila kita kata mitos untuk tingkatan 6 ya, yang pertama sekali adalah STPM sangat susah. Okey. Nombor 2, mereka selalu akan kata STPM masa panjang, masa lama. So mereka selalu kata bazir masa. Okay. Nombor 3 yang selalu mereka komplain adalah STPM tak dapat masuk uni. Okay. Kenapa saya mulakan dengan ini dulu sebab saya nak kamu faham bahawa ini sebenarnya adalah mitos-mitos Mitos maksudnya walaupun kamu akan nampak berita-berita dan sebagainya, kamu kena faham ya, surat khabar mereka selalu nak highlightkan benda-benda yang negatif dulu. Sebab manusia suka dengan berita-berita negatif. Kalau kita tengok baru-baru ini kan, kalau kita tengok COVID kan, mereka selalu akan lapor berapa orang yang mati. Ataupun berapa orang yang ambil vaksin dan kemudiannya ada kesan sampingan. Tetapi yang mereka tidak lapor berapa orang yang sudah ambil vaksin tetapi tak ada side effect, tak ada kesan sampingan. Orang yang tak ada bilangan orang yang tak ada side effect berbanding dengan orang yang ada side effect adalah jauh lebih berbeza. Mungkin dari statistik adalah 0.0001% saja yang ada kesan sampingan. Tapi dalam surat khabar dia tak sebut 99.99999% tiada kesan sampingan. So ini adalah selalu yang dipaparkan dalam media lah. So yang nombor 1 ya, saya nak address ini dulu. Betul ke STPM ini susah? Okay.
STPM ini kalau kita sebut tentang susah sebenarnya, okey, kalau kamu pergi ke mana-mana pun susah. Kamu pergi ke matrikulasi pun susah, kamu pergi ke politeknik pun susah, kamu pergi ke college community pun susah. Susah maksudnya adalah berlaku apabila kenapa dia jadi susah? Kenapa orang akan bagi tahu you susah? Nombor satu, sebab mereka tak buat ulang kaji. Mereka tak ikut, okey? Mereka tak ikut apa yang diperlukan oleh satu-satu program ataupun satu-satu kursus yang tertentu. Mereka tak ikut. Maksudnya macam ini, SPM. Ada ramai pelajar pun kata susah. Then kalau you tengok balik kenapa mereka kata susah, sebab-sebab menyebabkan mereka kata susah. Mereka tak pernah datang sekolah. Mereka tak pernah buat kerja sekolah. Mereka tak pernah tanya cikgu dan soalan. That's why dia kata susah. So sama dengan STPM. Kalau kamu tak ikut apa yang cikgu kata, apa yang guru tidak ikut apa yang cikgu kamu ajar, kamu memang tak buat ulang kaji, okey? Kamu tak buat kamu tak konsisten. Maksudnya hari ini kamu mood baik, kamu belajar. Esok kamu mood tak baik, kamu tak belajar. So itu yang dimaksudkan tidak konsisten. Apabila tidak konsisten kan, apa-apa yang you buat pun susah. Okay, so lepas itu susah itu kamu kena fahami. Kita apabila kita sebut susah, mesti ada sebabnya. STPM dalam ranking dunia, okay, ranking dunia, okay, ranking dunia dia diterima di seluruh dunia tau, diterima. Result ini diterima seluruh dunia. Maksudnya hari ini kamu pergi ke mana-mana universiti di luar negara kamu sebut saja kamu buat STPM, mereka akan terima, tetapi dengan syarat kamu kena buat dengan baik lah. Okay? So ini memang hakikat lah. Kalau kamu kata dan apabila kita katakan yang ini adalah peringkat dunia ya, okay, kamu kena fahami bahawa anda kena ada usaha. Tak ada benda yang kata kamu masuk saja, kamu duduk di sana tanpa buat sebarang kerja dan kamu dapat 100 markah. Tak ada benda ataupun perkara ini akan berlaku di dunia ini ya. Kamu pergi mana-mana pun susah. Okay, so ranking dunia dan diterima. Okay, so STPM ini lepas itu sebenarnya STPM ini dia punya struktur struktur STPM ini adalah dalam 3 semester tau. Sem 1, Sem 2 dan Sem 3. Okay? Dan apabila you kata susah, saya pun tak faham apa yang dimaksudkan. Okay. Sem 1 kamu study kan? Macam sekarang kan, kamu SPM kan? Kamu kena faham semua tau. Kamu kena faham macam SPM kan? Kamu kena faham SPM semua benda. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kamu kena tahu setiap satu perkara ataupun silibus. Kamu kena hafal banyak buku dan sebagainya. Tetapi untuk STPM kan, kamu dah selesai, okay? Tolong offkan you punya speaker ya. Okay. Kalau kamu sudah selesai dengan Sem 1, okay, Sem 1 tak ada bawa ke Sem 2 tau. Kamu akan terus pergi ke benda baru di Sem 2 dan di Sem 3. Okay. So, STPM kata sangat senang, tak ada. Sangat-sangat susah, tak ada. Dia di antara, okay. So, maksudnya, maka, okay, STPM sebenarnya antara senang dan paling susah. Tetapi kalau kamu masuk dengan mentaliti bahawa you memang sangat susah lah, you tak boleh buat lah, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, memang ia akan jadi sangat extremely susah sebab kamu sudah fikir dulu. Maksudnya kamu belum jalan, kamu sudah takut kamu jatuh. So itu adalah sikap, okay? So kita tentang ini adalah mitos untuk tingkatan 6 ya. Okay. Okay. STPM masa lama, bazir masa. Okay. Apa ini? STPM, okay.
dia memang akan dijalankan dalam 3 semester. Maksudnya, okay, kalau katakan tahun ini kamu mula dari Jun 2021 ya, Jun kamu akan habis hujung bulan 2022. So memang 1,5 tahun. Okay, 1,5 tahun ini ya bermaksud kamu membuat persediaan yang secukupnya. Persediaan yang secukupnya. Saya dengar macam ada orang yang masuk. Sekejap saya cek dulu you orang punya. Okay. So, yang dekat sini minta maaf sebab ada orang masuk tadi. So, kita sambung dengan presentation yang ini. Okay. Kena buat persediaan. Kenapa ada orang lagi ya? Sekejap. Sorry. Okay. Kamu akan tengok ya dekat sini. Saya harap tak ada orang masuk lagi ya. Okay. Tadi saya dah cakap. Okay. STPM masa lama dan bazir masa. Okay. Kita akan tengok dia gunakan masa 3 semester ya. Dan anda kenapa perlukan 3 semester dan bukan 2 semester? Sebab memang silibus itu membuat persediaan ke peringkat ijazah. Dan kamu perlu satu asas yang kukuh. Okay, asas yang kukuh. So, you kata lama, sebenarnya tak lama. Sebenarnya tak lama, sama sahaja. Sama sahaja. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan bazir masa? Bazir masa mungkin dia lebih panjang masa sedikit berbanding dengan pra-universiti yang lain yang mengambil masa 1 tahun. Tetapi hanya tambah itu 6 bulan sebenarnya bukan terlalu lama sangat ya. Dan bazir masa adalah apabila kamu masuk STPM, kamu tak tahu apa berlaku. Itu yang dikatakan bazir masa. Sebab orang yang masuk STPM ini, mereka sudah tetapkan target Target mereka sebenarnya mereka nak masuk ke IPTA tau. Okay, Universiti Kerajaan. Okay, dan untuk menduduki ijazah. Bukan pergi sana duduk, goyang kaki, tunggu masa berlalu, lepas itu keluar kerja. Tak ada. Kalau betul kamu lepas SPM nak keluar kerja, terus pergi kerja. Jangan kamu sambung STPM. Okay. So, mereka sudah clear tau. Targetnya mereka sebenarnya nak masuk Universiti Kerajaan. Nak masuk Universiti Kerajaan. So, mereka punya aim adalah ijazah. Itu yang final aim mereka. Okay. So, kadang-kala ya, cikgu, you tak faham punya. Saya punya ibu bapa paksa saya. Okay. Kalau kamu dipaksa, okay, dan kamu membuat keputusan, kamu suka rela dipaksa, okay, kamu kena tukar kamu punya mentaliti supaya kamu pergi dengan rela hati tau. Kamu ambil SCPM dengan rela hati bahawa anda sudah bersedia nak hard working and smart working. Work smart and work hard. Okay? Work hard and work smart. Sebab saya tahu ramai ibu bapa mereka nak jimat duit mereka akan kata, ayah tak payah fikir banyak-banyak. Kamu sekarang pergi itu form 6 untuk belajar di sana dululah 2 tahun. Lepas itu tengok result macam mana. Okay, baru kamu fikirlah, tak apa punya. Kita akan tengok nanti result okay sikit. Baru kamu fikirlah lepas ini. Tetapi kalau kamu masuk disebabkan macam itu, ayah saya masuk tunggu masa loh, kerja sekolah buat sikit-sikit ataupun kerja sekolah ayah tak payah buat, nanti apa-apa. Kalau anda membawa mentaliti yang sedemikian, ini memang you tak akan buat dengan baik dalam STPM. Then you akan cakap dengan saya, cikgu, you tipu saya. You kata itu STPM tak susah. Saya rasa sangat susah. Sebab kamu tak bersedia mentaliti. Mentaliti belum bersedia lagi.
kamu akan juga kata, cikgu, you tengok saya punya result sangat teruk. Saya sudah bazir masa 1,5 tahun. Memang sebab you tak ada usaha. You zero usaha, you tak bersedia, you bukan bersedia nak target untuk lulus dan sebagainya. Memang membazir masa you. Kalau you macam itu punya mentality, ikhlas, saya cakap dengan you, jangan masuk tingkatan 6. You are wasting your time. I will say to you, I will tell you, you are wasting your time. But if you are scared to go in, you are ready, then that is normal. A lot of people are very scared of STPM. I don't know why. Okay, because the syllabus already changed so much. It's very much easier nowadays. Okay, kita tengok kepada mitos yang ketiga ya. STPM tidak dapat masuk universiti. Ini pun selalu kamu jumpa dengan senior-senior kamu. Jangan masuk STPM nanti you dapat result baik pun you tak dapat khusus yang yang kamu nak punya. Okay. STPM ada beberapa sebab okay. Kalau you kata tak dapat masuk universiti langsung kemungkinan kawan kamu memang sudah gagal STPM. That's why dia tak dapat universiti. Nombor 2, STPM punya result, okay, keputusan result adalah tidak memuaskan. Maksudnya sepatutnya kamu dapat B, A dengan C, tetapi kamu punya result semua dapat D. Itu STPM punya result yang tak baik. Okay. Dan lepas itu kamu isi borang UPU ya, di peringkat STPM ya, kamu juga isi borang UPU untuk mohon khusus tau. So, cara kamu isi borang UPU ini, kamu sudah silap. Silap isi keutamaan. Ini dulu masa saya buat dengan pelajar Form 6 saya kan, memang saya ajar macam mana teknik dengan tips-tips untuk isikan supaya mereka dapatkan mereka punya cita-cita. So ini borang mereka tak isi dengan, mereka silap. Mereka shock sendiri tau. Mereka rasa, saya sudah baca arahan. Macam sekarang, saya dah banyak kali bincang dengan anda tentang matrikulasi, tentang PISMP, dan minggu depan, hari Isnin, saya akan buat lagi satu topik tentang UPU. You orang tak nak jumpa saya. You orang ingat, you orang shock sendiri. You orang baca saja, memang sudah akan saya dapat khusus yang saya nak. You orang tak bincang, you orang tak buat appointment dan sebagainya. Okay, sama dengan STPM. Sama dengan STPM. STPM ada tips-tips tertentu sama dengan SPM punya UPU. Ada tips-tips yang tertentu yang memang kaunselor yang berpengalaman akan kongsi dengan anda. Dan bukan anti-anti makcik-makcik yang tak ada pengalaman ataupun senior-senior. Mungkin mereka ada pengalaman sikit tetapi pengalaman tak secukup dengan kaunselor yang berpengalaman ya. Okay. Borang UPU kena ada tips yang tertentu untuk isi, untuk meninggi, untuk tingkatkan kamu punya percentage dapat khusus yang dikendaki. Okay. Lepas itu kenapa dia kata STPM tak dapat masuk universiti sebab dia punya result tak okay tau. Contoh okay. Dia punya result contoh dia nak buat undang-undang. Okay. Dia nak buat undang-undang. Dia dapat 4C. Okay? Dan dia pergi mohon itu undang-undang. You tak akan dapat. Undang-undang untuk mereka yang dapat 4A sahaja. Okay? So, itu result loh. Result kamu tak okay, tapi kamu nak benda yang tinggi. Okay? Khusus yang tinggi. Okay? So, nombor the E part, okay. Markah kokoh penting saya dah banyak kali cakap dengan you orang. Tapi tak tahulah you orang dapat idea itu, tak dapat idea itu, saya tak tahulah. Cikgu, semua cikgu cakap dengan you markah kokoh penting. Tapi tak ada seorang yang hiraukan. Okay? Tetapi masa kamu di STPM, markah kokoh memainkan peranan penting. Kamu dapat 4A, okay? Markah kokoh kosong pun tak ada guna. Okay? So, markah kokoh adalah sangat-sangat penting. So, ini masa kamu masuk tingkatan 6 nanti, cikgu-cikgu kamu akan bantu you. Kamu kena ikut cikgu-cikgu.
So STPM bukan tak dapat masuk universiti. STPM kamu kalau tak tahu cara-cara yang tips-tips yang ada, kamu mungkin tak dapat kamu punya kursus. Tetapi sekarang jauh lebih senang berbanding dengan zaman kita ya. Zaman kita mungkin hanya 20% saja. 20% daripada pemohon yang dapat. Tetapi untuk batch anda, mereka sudah tingkatkan kepada 60% yang dapat masuk ke universiti. Okey, itu adalah topik pertama kita. Kita sebut sekejap saya tengok mana. Okey. So, ini adalah kita punya sekejap. Okey. So, ini adalah topik pertama kita tentang mitos. Okey. Mitos ya. Okey. Next. Topik yang kedua yang tadi saya sebut adalah syarat permohonan. Okey. Syarat permohonan. Okey. Soalan pertama yang kawan kamu selalu tanya, cikgu, macam mana nak mohon tingkatan 6? Okey, boleh tak kamu bagi tahu saya? Sebenarnya tingkatan 6 perlu mohon tak? Tak. Okey. Kamu sebenarnya tak payah mohon untuk tingkatan 6. Tingkatan 6 akan automatically kamu dapat tawaran tau. Okey, saya stop share screen ini. Saya akan bacakan untuk anda. Okey, maklumat yang saya dapati di sini. Okey, sekejap saya nak itu share itu screen. Okey. Cikgu, Ya. kawan saya tanya, kalau result dia sangat teruk, Teruk sampai macam mana? I. Okey. Boleh tak dapat home 6? Okey, sekejap saya bacakan itu syarat Kalau dia memang berada dalam tahap semua E bermaksudnya dia tidak berminat dengan akademik. Dia tidak suka dengan buku. Kalau tidak suka dengan buku, pergi belajar kemahiran. Okey. You faham maksud saya tak? Faham, you. STPM lebih kepada akademik. STPM kurang berkaitan dengan kemahiran tangan. Tidak sesuai untuk mereka yang suka kemahiran tangan. Tak sesuai punya. Kamu masuk pun kamu akan rasa boring. Macam datang ke sekolah lah. You akan rasa boring. You kenapa banyak sangat kerja nak buat. Kena tengok komputer, kena buat ini, kena buat itu, kena buat kiraan, kena buat analisis, kena hafal, kena buat kerja sekolah dari pagi sampai petang. Sabtu kena datang sekolah co-curriculum. Mereka tidak akan minat punya. You paksa dia masuk pun nanti sekejap saja. 1 bulan dia akan sudah nak keluar. Tak ada guna punya. Walaupun you bagi dia masuk. So, ini yang saya nak pesan lah. Kalau untuk mereka yang betul-betul berminat lah. So, ini sekejap saya carikan itu kemasukan. Okay. Saya share screen untuk ini dulu. Minta maaf, seperti yang saya kata, saya tak berapa familiar dengan Google Meet. Okey. Saya harap ada ini. Okey. Okey, syarat. Okey. Kamu nampak mana satu yang ini? Ada syarat kemasukan tak? Ada itu slide syarat kemasukan tak? Okey. Syarat kemasukan ya. Kalau kamu tengok dekat sini ya. Okey, kita akan turun ke bawah. Okey. Syarat kemasukan sebenarnya belum keluar lagi lah. Tetapi secara umumnya, kamu kena lulus SPM ya. Okey, saya nak kamu tengok dekat sini. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Maksudnya kamu punya BM bukan setakat E tetapi kena berada di grade C. Okay, grade C. Dalam tingkatan 6 je ada 2 jurusan. Untuk 2 jurusan ini, satu itu adalah sains. Okay, jurusan sains ya. Bagi mereka yang nak sambung belajar di jurusan sains, kamu punya mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut. Kita tengok apa maksudnya 18 unit, 3 mata pelajaran. Okay. So setiap dia ada satu grading punya. Yang dekat sini kan, dia ada satu grading punya. Tapi saya rasa itu jadual tidak ditunjukkan di sini. Nanti saya turun, saya tengok dekat bawah ada tak. Okay. Ini adalah maksudnya grade. Grade. Okay. So nanti kita akan tengok. Kalau katakan 18 untuk 3 subjek ya, 18 3 subjek maksudnya kamu sekurang-kurangnya kena ada 3 C. Termasuk kamu punya BM kena C. Okay, tak kira kita tengok kepada atas ini. Okay, so jurusan sains ya, kalau kamu masih nak berada di jurusan sains, okay, 18 unit bagi 3 mata pelajaran. Dia itu matematik atau matematik tambahan, fizik, kimia, biologi. Okay, yang ini tak berkaitan dengan pelajar-pelajar SMK Seremban 3 ya. So kamu punya fokus adalah 1, 2, 3, 4. Keempat-empat kategori ini mana-mana 3 subjek kamu dapat sekurang-kurangnya C dan BM anda C. So maksudnya 4C ya. 4C kamu memang dah layak masuk untuk jurusan sains. Okay, jurusan sains sosial ya bagi pelajar-pelajar dari UKM, USM, UPM, semuanya ada peluang yang sama untuk masuk ke tingkatan 6. Dan syaratnya lebih ketat sedikit, 3 kepujian, okay, 3 kepujian maksudnya 3C, yang mana jumlah mata kredit tidak melebihi 12 unit. So 12 unit maksudnya 3 mata pelajaran 12 unit 3 darab 4 je, 3 darab 4. Okey, 4 tu maksudnya grade apa? 4 I rasa lebih tinggi sedikit. Okey. 4 adalah B. So maksudnya anda kena ada sekurang-kurangnya 3B, 1C. Bahasa Melayu kena C dan 3B maksudnya kamu punya subjek mana-mana ikut kategori. Okay. So, jurusan sains sosial kita tengok dekat sini ada BM, bahasa Inggeris, okay, sejarah. Saya hanya pilih subjek yang ditawarkan di SMK Seremban 3 ya. So, BM, BI, okay. Lepas itu sejarah, okay. Pendidikan seni visual. Tengok. Jangan pandang rendah kepada mata pelajaran pendidikan seni visual. Di tingkatan 6 ada mata pelajaran pendidikan seni visual tau. Dan pendidikan seni visual selalu membantu anda skor A tau. Okay. So 1, 2, 3. Okay. 3 lepas tu pendidikan moral atau pendidikan Islam, matematik atau matematik tambahan, prinsip perakaunan, sains, okay. So yang lain tengok bahasa pun penting, bahasa Cina atau bahasa Tamil. So yang ini kamu tengok ya, 3 mata pelajaran sekurang-kurangnya B. 3B, 1C. Okay, 3B, 1C, kamu dah dapat jurusan sains sosial. Okay, ini adalah kategori untuk sekolah menengah agama. Ini tak berkaitan dengan kita ya. Okay, so untuk tingkatan 6 kamu kena tahu tentang ini ya. Okay, kamu ada grade A+, A minus, B+, B, C+, C, D, E, G. Okay, markah GPK 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kalau kamu tengok kepujiannya, okay, adalah C. Okay, kepujian atas, kepujian tinggi, different names. Okay.
So, ini adalah tentang syarat, syarat permohonan untuk tingkatan 6. Saya sudah terangkan dua benda. Tadi kita sebut tentang mitos tingkatan 6, dan kemudiannya kita bincang pasal syarat kemasukan. Setakat ini ada sebarang soalan. Kalau kamu ada soalan, kamu tolong typekan kamu punya soalan di chat box kamu sekarang. Saya harap kamu beri perhatian. Kita tak lama punya, sekejap sudah nak habis. Sekejap dah nak habis. Saya tengok link kehadiran. Tak ada soalan Kamu memang clear dengan tingkatan 6 ke apa? Memang tengah dengar ke? Tak tahu? Tolong bagi saya feedback ya. Ada dengar ke, tak dengar ke? Syarat permohonan, saya sambung dengan topik yang ketiga. Now, paling kritikal sekali adalah soalannya tingkatan 6. Cikgu, STPM. Versus matrikulasi. Apa perbezaannya tingkatan 6 dengan matrikulasi? Boleh siapa bagi tahu saya tak? On-kan you punya mikrofon dan kemudiannya bagi tahu saya. Apa soalan cikgu? Apakah beza antara tingkatan 6 dengan matrikulasi? Masa untuk matrix lebih pendek berbanding dengan form 6. Lepas tu matrix sekejap Masa untuk form 6 sini lebih panjang, lebih lama tapi bukan lama sangat. 1,5 tahun. Matric lebih pendek. Lebih pendek sikit. Pendek pun tak pendek sampai mana pun. 1 tahun. Lagi? Lagi kalau matrix ada bagi apa? Allowance setahun. Ya. Wah, ini pun you tahu Hehehe. Yuran ya sebenarnya dua-dua pun percuma. Percuma. Hanya untuk matrik kamu akan dapat ini adalah allowance. Lagi? Kemasukan ke ijazah ke universiti? Ke universiti? Kemasukan ke universiti? Boleh tak? Tingkatan 6 masuk universiti? Boleh kan? Boleh. Matrikulasi pun boleh ya. Dan tingkatan 6 kamu juga ini untuk Malaysia. Di dunia tingkatan 6 punya result mana-mana kamu pergi mereka terima. So dekat sini semalam saya sudah bincang ini Malaysia ya semua. Di luar negara mereka bagi UK, New Zealand dengan Australia sahaja. So 3 negara untuk luar negara. Tingkatan 6 seluruh dunia. Mana-mana kamu pergi. Sebab STPM ini memang satu pra-university. Tahap pra-university ini memang sangat di-recognize ya di peringkat dunia. So you akan nampak kita punya kadang-kadang kita punya pelajar ada yang sampai Oxford, ada yang sampai Cambridge. So kita ada pelajar STPM. So nombor yang seterusnya. Apa beza antara tingkatan 6 dengan matrikulasi lagi? Sebenarnya lebih kurang sama. Dan mereka cara pembelajaran adalah mengikut semester. Dua-dua pun sekarang dah ikut ke semester. Cikgu, mana satu yang lebih senang? Sukatan. Sukatan lebih kurang sama juga. Sukatan pun lebih kurang sama. Sekejap. Saya save dulu. Sebab saya rasa ada orang masuk ke... So, sukatan pun lebih kurang sama. Cikgu, mana satu lebih senang dapat universiti?
Okay. Lebih senang masuk universiti. Tak ada. Senang masuk uni. Dua-dua pun kena result yang cemerlang. Cikgu, saya masuk itu matrik sudah garanti boleh dapat tempat punya. Tak ada. Kena buat result dengan baik juga. Kamu masuk matrikulasi pun kena study dan kena dapat result yang cemerlang juga. Kalau result sederhana memang tak ke mana. Kalau kamu tengah jalan, kamu keluarkan, kamu habis ini, kamu dapat result sederhana, kamu tak dapat universiti kan. Kamu keluar, kamu hanya boleh pergi ke tempat-tempat lain lah. Tapi tingkatan 6, mereka punya more advantage lah. Okay. Lepas tu, okay. Kamu perlu menginap di asrama. Okay. Ini tak payah. Okay. Kamu boleh tinggal di rumah. Okay. Ini wajib. Kamu kena stay dekat asrama yang disediakan. Okay. Dari aspek koko, semuanya ada sama. Ada kurikulum dan sebagainya. Tingkatan 6 dengan matrikulasi, ada apa-apa soalan kamu nak tanya tentang ini? Ada soalan yang kamu nak tanya? Tak juga. Okay Okay, next. Tentang Q&A yang selalu orang tanya punya, ini saya nak share dengan anda. Okay, nanti ya. Boleh tengok saya punya screen Tadi saya ada share saya punya. Tak ada. Ada Tak. Ayah. Oh no. Wait I show you this. Kita kena cakap dengan I I memang tak share. Okay, I tunjuk ini. Sorry Okay. So di sini saya secara summary lah, kita go through dengan cepat Masa untuk tingkatan adalah lebih lama sedikit, 1,5 tahun. Matrikulasi lebih pendek, 1 tahun. Okay, yuran untuk tingkatan 6 adalah percuma. Matrikulasi percuma juga. Dan kamu ada RM250 punya allowance bulanan. Kemasukan universiti Malaysia dengan seluruh dunia, mereka menerima Okay, mereka menerima di seluruh dunia mereka menerima keputusan STPM. Dan untuk matrikulasi mereka menerima negara luar yang menerima adalah UK, New Zealand dan Australia sahaja Okay, semester dekat sini, kalau kamu tengok semester dekat sini, okay, dua-dua pun cara kaedah semester dan sukatan adalah lebih kurang sama. Mana satu yang lebih senang masuk universiti? Okay, tingkatan 6 result kena cemerlang, matrikulasi pun kena result cemerlang. So tak ada kata mana satu yang lebih senang. Dua-dua pun susah. Okay, kalau kamu nak cakap dengan I lah. Okay, asrama tak ada, anda tunduk di rumah. Dan matrikulasi mereka memberikan anda asrama. Okay, ada lagi satu perkara yang saya rasa saya sudah lupa tadi sebut. Okay, kontrak Okay, kalau kamu seorang yang suka freedom, okay, ini tak ada kontrak Tingkatan 6, matrikulasi ada kontrak. Kontrak maksudnya apa? Kalau kamu masuk belajar 3 bulan. Lepas itu kamu tak suka lagi, kamu nak keluar. Kamu kena bayar pampasan. Kamu kena bayar balik duit. Okay? So kamu kena ingat bukan senang, bukan mesti ada sesuatu yang syarat yang dikenakan Okay? So ini adalah tentang tingkatan 6 dengan matrikulasi. Okay. Tentang soalan lazim yang kamu akan tanya. Kejap saya share ini dulu. Okay. Okay. So kalau tentang soalan lazim, kita tengok kepada apa yang ada di sini Adakah saya perlu memohon untuk masuk ke tingkatan 6?
Okey, jawapannya sudah ada. Anda akan ditawarkan secara automatik. Okey. So, apakah syarat untuk layak masuk ke tingkatan 6? Tadi saya sudah bincang dengan anda apakah syarat-syarat. Okey. Untuk jurusan sains, jumlah mata adalah 18 iaitu 3 subjek C, bahasa Melayu C. Untuk jurusan sains sosial, okey, tiga subjek B, bahasa Melayu C. Okey. Bagaimana untuk mendapatkan surat ya? Surat tawaran akan dimuat turun dan dicetak di halaman laman web. Nanti ada halaman web, kamu boleh semak punya. Okey. So tadi kita dah sebut tentang ini. Okey, wajaran mata grade sijil pelajaran Malaysia. Ini adalah jadualnya. Okey. Cikgu, saya tak layak lah. Bagaimana saya boleh merayu masuk ke tingkatan 6? Anda boleh membuat permohonan rayuan dengan menggunakan borang rayuan kemasukan ke tingkatan 6 tahun. Tahun ini nanti mereka akan tukar punya lah. Okay? So, kamu perlu pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri yang terdekat. Okay? Negeri yang terdekat. Maksudnya, anda boleh pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri 9. Pejabatnya ada di Perpustakaan Awam yang dekat Parkson. Okay? Lake Garden. Tahu Lake Garden di mana kan? Okay? Di tengah-tengah ada satu roundabout. Okay, ada bangunan putih yang merupakan perpustakaan negeri yang lama. Dekat belakang tu adalah pejabat untuk Jabatan Pendidikan Negeri 9. Jadi anda pergi ke sana, pergi ke kaunter pertanyaan dan mereka akan rujuk anda pergi ke tempat yang sesuai untuk membuat rayuan. Okey? Sekira saya ingin, ini yang ramai yang akan tanya juga. Cikgu, sekarang ni saya jurusan sains. Okey, SPM saya ambil sains. Naik tingkatan 6 ini saya tak mau sains lagi. Saya nak buat benda lain. Okey. So, anda dikendaki mendaftar dulu. Okey. Lepas tu kena isi borang rayuan ya. Dan mereka kena ada satu alasan yang kukuh supaya diterima. Okey. Lepas itu okey, contoh cikgu, kita di Seremban ada beberapa tempat yang ada tawarkan tingkatan 6 sampel tingkatan 6 jurusan sains. Forest Heights, SMK Forest Heights, jurusan sains sosial. Okey. KGV, nantilah ini pun nanti tak ada lagi lah. Dengan SMK Tunku Ampuan Dura. Contohnya kamu nak tukar daripada SMK Forest Heights, okey, tukar ke SMK Tunku Ampuan Dura. Kamu kena ada alasan yang kukuh. Okey, bukan main tukar-tukar macam di sekolah, kamu nak berhenti sekolah, kamu nak masuk sekolah, bila-bila masa kamu nak datang, tak boleh macam itu ya. Okey. So, pakaian. Tadi kita dah sebut, pakaian adalah pakaian yang sopan dan rasmi. Okey. Okey. Yang lain tu tak berkaitan dah. Okay, so itu adalah questionnya, soalan yang biasa ditanyakan oleh seorang pelajar SPM lah, mereka akan tanya. Okay, so sekarang ni untuk 4 subtopik itu memang saya sudah habis berkongsi ya. So apa yang saya nak, saya tengok balik kepada checkbox anda. Okay, saya nak minta bantuan anda bagi mereka yang baru masuk, yang masih belum isi kehadiran, Google Link ada di dalam chat box, tolong buat sekarang. Okay, saya jawab soalan yang anda kemukakan. Cikgu, kalau saya nak jadi seorang pegawai polis, wajar ke saya masuk tingkatan 6? Okay, sebagai seorang pegawai kerajaan, gaji anda ditentukan oleh tahap akademik anda sampai ke ijazah. Jikalau anda mengikuti ijazah, kamu habis ijazah, okay, baru masuk jadi polis, gaji anda adalah gaji pelajar, gaji
lepasan ijazah. Okey. Kalau kamu habis tingkatan 5 dan kamu merupakan pemegang sijil SPM saja, kamu jadi polis terus, kamu akan dapat gaji SPM. So itu adalah perbezaan antara dua benda yang berbeza. Mesti mereka yang ada ijazah gajinya adalah lebih tinggi daripada SPM. So saya tak jawab lagi soalan kamu kan? Okay. So ini bergantung sebab dalam pasukan polis mereka ada pelbagai bidang. Bergantung kepada bidang yang anda nak mohon. Contoh, cikgu, saya nak jadi lawyer. Okay, saya nak study undang-undang. Okay, so saya nak study undang-undang. Lepas saya study undang-undang, baru saya pergi jadi pegawai polis, boleh tak? Boleh. Okay, so kalau kamu punya kursus adalah undang-undang, then anda kena buat pra-university. Salah satu pra-university adalah STPM atau matrikulasi atau program asasi. So ini untuk mereka yang ada khusus yang nak ikuti khusus yang memerlukan program program pra-university. Jikalau katakanlah cikgu, jikalau saya buat design, okay, saya boleh tak saya jadi seorang polis? Boleh. Kamu boleh mohon dan perlu anda masuk tingkatan 6 bergantung kepada keputusan anda. Kadang-kala kamu pergi study politeknik, kamu pergi ke college community pun boleh. Okay, so tingkatan 6 ini bergantung kepada keputusan dan juga sama anda minat ataupun kamu ada niat nak sambung tingkatan 6. Itu lebih sesuai. Okay, so jawapan balik kepada soalan anda, kalau saya nak jadi seorang pegawai polis, wajar ke saya masuk tingkatan 6? Jawapannya adalah bergantung kepada pilihan anda. Boleh pilih masuk tingkatan 6 pun boleh, tak masuk melalui tingkatan 6 pun boleh. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain yang kamu nak kemukakan? Sufi, Misha, Syasha dengan Siumei. Ada soalan yang lain yang kamu nak tanya? Cikgu. Tak ada? Ya. Cikgu. Ya, ya. Kalau saya dah dapat form 6, lepas tu tiba-tiba saya dapat tawaran daripada IPG ke Matrix ke, macam mana cikgu? Then kamu buat pilihan tu. Kalau kamu katakan, cikgu, saya dah dapat. Kamu punya suara tak berapa jelas, Syasha. Keputusan tu akan datang serentak ke? Tawaran IPG ke Matrix ke dengan tawaran form 6 tu akan datang serentak ke? Ya, kadang-kala. Ya. Oh, maksudnya bukannya dah masuk dekat. Okey. Sufi. Maksudnya Cikgu. Ya. Hello. Ya. Kalau lah kata kan kita dah masuk form 6 baru dapat tawaran, macam mana? Dapat tawaran IPG tu? Ke dia sebelum masuk form 6 dah dapat juga tawaran kamu IPG masih boleh pergi ke IPG punya. Maksudnya kamu berhenti form 6. Kamu berhenti form 6, kamu pergi ke sambung belajar di matrikulasi ataupun UPU ataupun universiti ataupun politeknik, boleh. Kamu boleh berhenti tingkatan 6. Suara tak berapa jelas. Kalau macam tadi kan cikgu kata kita ada sign kontrak, kalau kita berhenti kena bayar pampasan kan? Itu untuk matrikulasi. Itu untuk matrikulasi sahaja. Tingkatan 6 tak ada. Okey, faham. Tingkatan 6 tak ada ya. Tingkatan 6 tak ada kontrak apa-apa.
Hanya matrikulasi saja yang ada kontrak. Terima kasih Okey. cikgu. Okey. Sufi, borang kemasukan tingkatan 6 dibuka bila? Tak ada borang, my dear Sufi. Anda ditawarkan secara automatik. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita akan tamat sesi kita pada pagi ini. Syasha? Cikgu, Ya, ya. kalau saya memula ditawarkan jurusan sains, lepas tu saya nak tukar jurusan lain boleh kan? Kamu kena isi borang rayuan. Membuat permohonan. Anda kena okey, buat okey. permohonan untuk tukar jurusan. Okey teacher, okey, thank you. Okey. Ada lagi soalan yang berkaitan yang kamu nak tanya? Kalau tak ada, kita akan tamat sesi kita di sini. Okey. Okey So kita terima kasih atas kehadiran anda dan juga soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi sesi kita akan tamat di sini. Anda boleh leave meeting sekarang. Tolong leave sekarang ya sebelum saya end call. Thank you. Thank you Misha. Leave meeting ya, leave meeting. Syasha kena leave meeting. Kena end call.